Bismillah. Boleh start kot lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muta'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Jadi tuan-tuan, tadi kita berhenti tentang perbahasan fa idza 'arafullah, ataupun dalam matan tersebut fa idza 'arafu dzalik. Jadi kita dah bagi tahu tentang perbezaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan iman muqallid. Saya dah buat kesimpulan tadi, kalau benda yang kita taklidkan dalam masalah keimanan tadi adalah yang betul, maksudnya maklumat-maklumat yang kita taklid tu, yang kita ikut tanpa kita ketahui dalil, itu adalah maklumat yang betul, maka iman sah dan selamat daripada neraka. Cuma ini pun yang dipegang oleh ulama-ulama Asy'ariyah yang mutaakhirin lah sekarang, yang dimuktamadkan oleh mereka. Cumanya mereka kata kalau orang tu mampu untuk kaji tapi tak mahu kaji, dia dikira berdosa. Tapi kalau dia tak mampu kaji, dia tidak dikira berdosa. Cuma mampu tak mampu ni siapa tuan-tuan? Mampu tak mampu ni siapa? Jadi bergantung kepada jenis dalil yang kita nak kaji itulah, dan isu apa yang kita nak kaji. Kalau setakat isu wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita kaji pun benda tu simple. Nak sabitkan Allah itu wujud, simple, macam kita bagi tahu tadi tu kan. Maksudnya kalau orang tu dia belajar kitab-kitab asas akidah mengikut aliran Asy'ariyah sekalipun, ataupun mengikut aliran lain, dia akan boleh faham Allah Ta'ala itu wujud. Betul tak? Dan dalam Quran sendiri pun penuh ayat-ayat yang mengajak kepada berfikir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuat perumpamaan bagaimana tanah yang kering kontang, kemudian turunnya air hujan, kemudian tanah tu menjadi subur, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan seumpamanya. Ini semua orang kata perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, mengajak kita berfikir. Ia menunjukkan kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, suci daripada segala sifat kekurangan. Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki 7 petala langit, 7 petala bumi, apa yang kita nampak, apa yang kita tidak nampak. Benda ni insya-Allah senang, tak ada masalah kalau setakat itulah. Tapi kalau kita nak suruh orang kaji benda yang berkaitan dengan Allah secara mendalam, ini adalah satu perkara yang mana tidak patut untuk orang awam, dan bukan untuk orang awam sekalipun. Saya nak baca kenyataan Al-Hafidh Ibn Hajar yang beliau nukilkan daripada guru kepada guru dia, Al-Ala'i rahmatullahi alaihim jami'an. Dia kata, masalah mengenal Allah ni, adakah memanglah kita kena kenal Allah, betul tak? Dalam Quran Allah sebut fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahawasanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak mereka kepada mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam hadis yang kita baca. Bagaimana kita nak beribadat kalau kita tak kenal Allah? Cuma sekarang bagaimana kita nak kenal Allah? Apa yang kita sebut tadi, salah seorang ulama daripada mazhab Asy'ariyah sendiri, antaranya ialah Abu Ja'far As-Samnani. Dia ni antara pemuka Asy'ariyah. Dia kata apa? Sesungguhnya masalah ini adalah antara masalah yang masih lagi berbaki dalam pemikiran Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, yang berbaki daripada pemikiran Mu'tazilah yang wujud dalam diri dia ataupun yang dia anuti sebelum ini. Dan disebabkan oleh masalah ini menyebabkan berlakunya perbahasan adakah wajib ke atas setiap orang untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalil-dalil. Nampak tak? Dan adakah cukup
jika semata-mata taklid dalam masalah keimanan. Benda ini dibahaskan. Kemudian kata Al-Ala'i rahimahullah, dia kata ini merupakan satu masalah yang mana pendapat yang ada pelbagai dan secara zahirnya nampak bertentangan. Sehingga kan kita boleh kelaskan, saya terjemah mudah-mudah, saya tak nak baca bahasa Arab sebab saya nak kena terjemah juga, masa kurang. Dan dia kata ada orang yang mana terlalu melampau, ada orang yang terlalu bermudah-mudah, melampau yang terlalu keras, melampau yang terlalu bermudah-mudah, dan ada golongan yang duduk di pertengah. Golongan yang agak bermudah-mudah, dia kata orang yang mana kata cukup untuk semata-mata taklid, untuk mensabitkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan menafikan sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia taklid je. Bila dia bangun ataupun bila dia membesar, dia kata Allah wujud, tidak ada sekutu bagi Allah. Pada dia cukup taklid semata-mata, tak perlu fikir, tak perlu apa dah. Dan antara orang yang dikatakan berpendapat dengan pendapat demikian ialah Ubaidullah ibn al-Hasan al-Ambari dan sekumpulan daripada ulama bermazhab Hambali dan juga bermazhab Zahiri. Sebahagian daripada mereka bukan sekadar cukup dengan taklid itu sahaja, selagi mana kita beriman Allah itu esa dan tidak ada sekutu bagi Allah. Bahkan sebahagian daripada mereka mengharamkan nazar, maksudnya mengharamkan mengkaji, berfikir akan dalil-dalil berkaitan dengan isu ketuhanan ini. Dan antara alasan mereka dalam mengharamkan mengkaji dalil-dalil berkaitan ketuhanan ini ialah apa yang diriwayatkan daripada imam-imam yang besar yang mencela ilmu kalam, sebagaimana yang kita akan cerita nanti. Kata Ibn Hajar rahmatullahi alaih, nukilan daripada Al-Ala'i. Golongan yang kedua ialah golongan yang melampau dalam menyuruh untuk mengkaji dalil. Dan bila kita sebut dalil ni ialah dalil aqli yang disusun mengikut kaedah-kaedah dan premis-premis mantik di sisi ahli kalam. Sehingga kan mereka meletakkan sah ataupun tidak iman seseorang itu berdasarkan dia tahu, kenal Allah berdasarkan dalil-dalil ini ataupun tidak. Dan ini ialah satu pendapat yang dinisbahkan kepada Abi Ishaq al-Isfirayini. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Hujjatul Islam, dia kata satu puak telah melampau. Sebab apabila mereka mensyaratkan mengenal Allah dengan dalil-dalil akal, dengan cara yang mereka tentukan, premis pertama, premis kedua dalam mantik, tuan-tuan tahulah dalam masalah qiyas, qiyas iqtirani. Contoh apabila benda ini saya bergerak, itu premis pertama. Premis kedua, setiap benda yang bergerak itu adalah baru. Jadi saya adalah baru, dia melahirkan natijah, betul tak? Itu istilah dia panggil qiyas iqtirani dalam masalah mantik. Dan pada mereka ilmu hanya terhasil melalui qiyas iqtirani dengan cara-cara yang mereka tentukan. So, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata satu puak telah melampau sehingga mereka mengkafirkan awam kaum muslimin. Kerana apa? Kerana orang yang tidak mengetahui akidah-akidah Islam dengan dalil-dalil yang telah dihuraikan oleh mereka, yang telah diletakkan cara fahamnya oleh mereka, maka dia adalah satu orang kafir. Nampak tak? Ada puak ni bukan tak wujud, wujud. Yang ni yang kita dengar, ni mungkin zaman-zaman dululah, tetapi pendapat ini sudah tidak diiktimad oleh ulama-ulama bermazhab Asy'ari yang terkemudian hatta. Dia kata, maka mereka telah menyempitkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas, dan mereka telah menjadikan syurga Allah Subhanahu wa taala itu khusus untuk sekumpulan kecil golongan mutakallimin. Nampak tak? Dan antara yang bercakap seperti Al-Ghazali ini, iaitu mengkritik golongan yang macam terlalu keras dalam isu mengenal Allah menggunakan dalil-dalil akal sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama kalam ni, ialah Abul Mudhaffar As-Sam'ani. Dia juga salah seorang ulama mazhab Syafi'i, asalnya Hanafi, sezaman dengan Imamul Haramain Al-Juwaini. Dia tulis kitab antaranya ialah Al-Intisar li ashabil hadith ataupun li ahli hadith, antaranya ialah
al-qawati' yang selalu disebut sebagai qawati' al-adillah dalam usul fiqh, dan seumpamanya dia sezaman dengan Imamul Haramain, Abi Ishaq Syirazi, Imam Ghazali juga. Cuma Imam Ghazali ni meninggal lambat sikit, 505 Hijrah. Yang Abu Ishaq 450 Hijrah. Imamul Haramain saya tak ingat 465 ke 479, lebih kurang gitulah. Hikbah ini dalam tempoh waktu ini. Banyak sangat ulama kita nak ingat tarikh dia meninggal tu susah. Tapi at least kita tahu mereka duduk di dalam, orang kata, latar masa yang mana. Jadi Abul Mudhaffar As-Sam'ani dia juga bercakap lebih kurang dengan Al-Ghazali rahimahullah ini bercakap. Imam Al-Ghazali dia ada kitab dia kan, Iljamul Awam an Ilmil Kalam, iaitu kita kena sekat orang awam ni daripada mereka masuk ke dalam ilmu kalam. Dan sebagaimana saya bagi tahu dalam permulaan majlis tadi, kita semua adalah orang awam. Kita semua adalah orang awam. Dan As-Sam'ani dia telah mengkritik pendapat ini dengan satu kritikan yang panjang, dan dia telah menukil daripada ramai ulama-ulama ahli fatwa bahawa mereka berkata tidak harus, la yajuz, biasanya dengan maksud haram, untuk dibebankan orang awam untuk i'tiqad perkara-perkara berkaitan usul keimanan ketuhanan ini dengan dalil-dalilnya, iaitu dalil-dalil yang telah dihuraikan mengikut cara ulama kalam. Kalau kita suruh dia tahu ayat Quran, kita suruh tahu hadis, yang macam kita datang nak belajar, ini tak ada masalah tuan-tuan. Tetapi ni yang datang menggunakan akal, fikir, kalau kita cakap macam ni macam mana, kalau kita jawab macam ni apa jawapan lain. Dia banyak qala wakil. Orang ni kata macam ni, datang orang lain bukan macam ni, datang orang lain bukan macam ni. Ini yang menyebabkan akan berlakunya syak di dalam kehidupan. Dikatakan Jaham Ibn Safwan dia meninggalkan sembahyang 40 hari disebabkan pada waktu tersebut dia berada dalam syak. Dia sedang berfikir berkaitan dengan ketuhanan, 40 hari dia tak salat tuan-tuan. Sedangkan kalau kita tengok Nabi SAW diutuskan oleh Allah bukan kepada orang yang telah beriman. Nabi diutus kepada siapa tuan-tuan? Diutus kepada orang yang kafir, musyrik. Betul tak? Tetapi tengok hadis-hadis yang sampai pada kita. Tengok ayat-ayat Al-Quran yang Allah SWT turunkan kepada Nabi SAW. Dengan cara itu sahaja Nabi SAW telah mengajak mereka kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Quran itulah, dengan penerangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang mana orang-orang musyrikin kafir Quraisy pada waktu tersebut sedikit demi sedikit mula masuk ke dalam agama Islam. Tidak pernah sampai riwayat kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam berhujah dengan mereka menggunakan istilah-istilah dalam falsafah dan mantik sebagaimana yang ada di dalam kitab-kitab akidah umat Islam pada hari ini, yang diajar kepada siapa tuan-tuan? Kepada orang yang dah Islam, yang dah membesar dalam negara keluarga umat Islam. Nampak tak? So kata As-Sam'ani, kenapa haram untuk kita bebankan orang awam untuk mempelajari? Tadi saya ada tengok dalam page ARG, apa masalah yang selalu dihadapi terutama di kalangan orang awam apabila berkaitan sifat 20. Dia buat panggil apa? Panggil culaan ke apa dia panggil. Saya selalu guna istilah bahasa Arab, buat istibanah, buat kajian. Apa pendapat dia? Kata istilah yang susah difahami. Bahasa lama bukan masalah istilah susah difahami ke macam mana, memang benda tu kita tak boleh faham. Orang yang mengaji puluh tahun pun tak boleh faham tuan-tuan. Bukan senang, bukan mudah. Apatah lagi orang awam nak cerita tentang jauhar, nak cerita tentang arad, nak cerita tentang 10 kategoris yang disebut sebagai makulat asyara. Jadi benda-benda ni memang orang awam tidak akan faham. Tetapi walaupun mereka kata ni bukan untuk orang awam, menjadi hakikat yang tidak boleh dinafikan lagi, benda ini ada di dalam silibus-silibus pengajian untuk orang awam. Tuan-tuan, kita mengaji sifat 20 zaman sekolah rendah dulu. Saya antara yang lahir tahun 80 lebih. Tahun 90 lebih tu kita mengaji sifat 20. Tapi mengaji macam mana? Mengaji, hafal je lah sifat 20 tu. Allah, wujud, qidam, baqa, apa semua tu kan. Tapi tak pernah pun kita belajar tentang ta'alluq sifat-sifat ma'ani. Sifat kudrah ta'alluq dengan apa? Apa makna kudrah di situ? Apa makna iradah di situ? Ta'alluq sifat kudrah dengan apa? Ta'alluq sifat iradah dengan apa? Ta'alluq sifat kalam dengan apa? Ta'alluq sifat ilmu dengan apa? Ta'alluq sama' dengan apa? Ta'alluqat ni kita tak belajar.
zaman kita di sekolah dulu. Tapi alhamdulillah kita mukmin beriman lah. Tapi bila kita makin tinggi, kita nampak benda tu jadi makin serabut. Jadi makin serabut. Sebab mungkin aliran pengajian kita pergi ke arah hadis awal-awal lagi, kita jadi serabut awal. Tetapi orang yang mana membesar dengan cara macam tu, dia tak serabut, dia rasa syok. Sebab kena dengan akal dia, nampak power boleh sebut. Kita cerita tentang wahdaniyah Allah SWT. Allah Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi Allah segala sifat kesempurnaan, tidak ada sesuatu pun menyerupai Allah. Cukup dah kita. Tapi kalau orang yang cara kalam, dia kata wahdaniyah ni menafikan kam munfasil, kam muttasil. Kita mengaji bahasa Arab, menatang kam ni ialah berapa. Betul tak? Jadi kita kam munfasil, kam muttasil. Berapa yang terpisah, berapa yang bersambung. Kita menatang apa ni? Tak, rupa-rupanya dia ada benda lain lagi masuk kam tu. Bukan kita tak mengaji tuan-tuan, setakat makulat asyarah yang Sujai, apa dia panggil? Innal maqulati ladaihim tuhsaru fil asri wa hiya aradun wa jawharu fa awwalun binafsin qama wa thani macam mana? Fa awwalun binafsin qama wa macam mana ayat dia? Aradun wa jawharu fa awwalun binafsin qama wa thani bighairin dama ma yaqbalu alqismata bidzati fakam wal kayfu ghairu qabilin bihartasam ainun husul jismi bil makani mata husul. Benda tu bersetakat 8 bit 10 bit tu orang hafal je, orang mengaji je. Tetapi kita sebab datang daripada aliran hadis, berasal daripada aliran salafi, kita tak boleh nak terima benda tu. Tuan-tuan, hadis jariah yang dipolemikkan semenjak 2 menjak ini, kan hadis ainallah tu, tanya kepada jariah ainallah, jariah tu jawab fis sama'. Hadis ini tidak pernah dinilai dhaif oleh mana-mana ulama mutaqaddimin yang mu'tabar. Tidak pernah. Bahkan di dalam kitab-kitab Hanabilah, ulama-ulama yang bermazhab Hambali, Athari, ahli hadis, mereka kata harus untuk tanya Allah di mana. Asy'ariyah kata tak boleh. Bagaimana kita nak tanya Allah di mana? Sebab ainun tu dalam 10 kategoris tu, dia kata ainun husulul jismi fil makani, iaitu keberadaan jisim. Tanya ain ni di mana ni adalah untuk tanya jisim duduk kat mana. Jadi takkan kita nak tanya ainun pada Allah. Dia kata Allah bukan jisim. Jadi tidak boleh dia tanya Allah di mana. Sampaikan kata Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi alaih, meninggal tak silap saya tahun 600 Hijrah, dia kata siapakah yang lebih bodoh? Siapakah yang lebih bodoh akalnya? Siapakah yang lebih sesat berbanding satu orang yang kata tidak boleh tanya Allah di mana selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibus syara' tanya Allah di mana. Jadi tuan-tuan akan jumpa pertentangan antara orang yang mana dia mutaqayyid dengan syarak dan orang yang mana dia nak guna kaedah-kaedah yang dibuat oleh orang lain. Kita semakin kita belajar, tuan-tuan, insya-Allah bukan jadi semakin yakin, jadi semakin tak yakin. Kalau dia belajar dia yakin, dia tak sampai makam. Betul. Masuk ilmu kalam, kalau dia belajar dia semakin yakin, dia tak sampai makam. Kalau dia belajar masuk dalam lagi, maka dia akan sampai kepada kekeliruan dan juga kecelaruan. Benda ni berlaku pada imam-imam mereka. Imamul Haramain Al-Juwaini, Fakhruddin Ar-Razi, Imamul Ghazali dan seumpamanya tuan-tuan. Mereka sendiri yang mengiktiraf bahawasanya mereka berada di dalam syak. Nampak tak? Dan benda ini dinukil di dalam kitab-kitab sejarah, disebut oleh para ulama. Jadi kalaulah mereka sendiri, imam yang mana rasikhul qadam, yang mana kaki mereka ni kemas, kejap dalam ilmu kalam dan seumpamanya, mereka sendiri boleh terdedah kepada kecelaruan dan juga kekeliruan, apatah lagi kita yang mengaji lebih-lebih kurang. Nampak tak tuan-tuan? Jadi benda ini bahaya. Bukan satu benda yang baik, bukan satu benda yang bagus. Saya belajar alhamdulillah akidah Asy'ariyah daripada ahli dia, bukan daripada ustaz salafi, daripada ustaz Asy'ari sendiri. Bahkan kelas Syekh Sa'id Budah saya pernah pergi. Walaupun saya tak pergi habis lah, tapi beberapa kelas saya pergi. Saya belajar dengan orang lain. Tapi ada guru kita yang Asy'ari, dia kata pada saya nak belajar akidah Asy'ariyah ni sampai pada Nasafiyah cukup lah. Berhenti setakat tu je. Sebab bila you go beyond that limit, you dah akan mula pergi kepada akidah falsafah ni. Bercakap tentang Tuhan seolah-olah kita tengok, kita kenal, kita duduk dengan Tuhan, berkawan dengan Tuhan. Dia ada benda yang namanya limit
yang akal kita tak boleh sampai. Saya teringat ada satu orang share kenyataan Ibn Khaldun. Betul lah, skale yang ada dalam kehidupan kita, penimbang, kita boleh buat timbang orang. Skale tu bagus lah, timbang bawang sekilo, timbang gula sekilo, timbang tu timbang ni boleh lah. Tapi adakah benda yang boleh timbang, kita boleh timbang semua benda dengan benda tu? Nak timbang bukit gunung dengan benda tu? Tak boleh lah tuan-tuan. Nampak tak? Jadi dia kata ada had limit. Setakat kitab-kitab Jawharatul Tauhid, kalau orang mengaji agama daripada awal, tak tahu berapa puluh kali dia mengaji dah tuan-tuan. Dengan pelbagai syarah, syarah yang mudah ada, syarah yang payah ada. Tak, Muqaddimah Sanusiyah, Sugra-Sugra, Kharidah, Syarnubiyah. Benda ni bukan satu benda yang orang kata eksklusif, hanya puak tertentu je belajar. Tidak, orang yang rajin belajar, dia belajar daripada ahli-ahli dia sendiri. Tetapi bagi satu orang yang mana insya-Allah kalau dia telah berada di atas jalan ahli hadis daripada awal dan dia tahu diri dia ni sangat lemah, tidak mampu untuk kaji tentang Allah lebih daripada apa yang Allah bagi tahu dan Nabi bagi tahu, dia tidak akan suka cara-cara tu. Dia hanya taslim, terima. Benda yang kita tahu, Allah sebut, Nabi sebut, kita sebut. Benda yang Nabi tak sebut, Allah tak sebut, kita tak perlu sebut. Nampak tak? Dan kita pun bukanlah berada pada kondisi untuk berdebat dengan orang. Kita ni bukan para imam yang ditegakkan fardu kifayah dengan kita untuk lawan golongan-golongan yang menyimpang. Tidak pun. Kita belajar untuk diri kita. Nampak tak tuan-tuan? Kita tak suka orang dia mengaji tak masak, kemudian dia nak bergaduh dalam Facebook, kemudian dia cakap satu benda, apa yang dia cakap tu jadi apa tuan-tuan? Jadi satu burden, jadi satu bebanan, sebab orang lain boleh tangkap sini salah. Dia bercakap bukan dengan ayat-ayat yang ulama-ulama dulu sebut. Dia buat misal dia sendiri sebab dia rasa akal dia cerdik dah nak lawan orang ni, walaupun niat dia baik. Tapi orang pegang, orang corner dia kat situ, dah jadi satu isu. Bukan semua orang layak untuk masuk bidang perdebatan. Dan saya sendiri pun, saya tak layak. Kalau tanya saya kata saya ni jadi himar pun tak apa dalam bab ni. Orang tanya, wallahu a'lam, Allah cakap macam tu lah. Nampak tak tuan-tuan? So, kata Ibn Hajar rahmatullahi alaih, tadi baru sebut dua kan, yang melampau, yang kata taklid, bahkan haram untuk kaji dalil. Yang kemudian yang melampau, yang mewajibkan kaji dalil mengikut cara ahli kalam. Pendapat yang ketiga yang wasat, Ibn Hajar rahmatullahi alaih dia kata, dia akan sebut nanti. Sekarang dia nak nukil kenyataan Abul Abbas Al-Qurtubi yang tulis kitab Al-Mufhim, yang diikhtisar, yang ringkaskan Sahih Muslim, kemudian dia syarah. Yang ni bukan yang penulis tafsir Qurtubi tu, mereka sezaman. Tapi yang ni tak silap saya meninggal tahun 656 Hijrah, Abul Abbas Al-Qurtubi yang tulis Al-Mufhim. Dia kata apa? Apabila dia mensyarahkan hadis abghadur rijali ila Allah al-aladul khasim. Lelaki ni maksud manusia lah, yang paling Allah Subhanahu Wa Taala benci ialah orang yang paling ketegak. Dan saya rasa al-alad tu terjemah yang paling best ialah ketegak lah, kerah keng orang Kelantan kata, dia suka berdebat. Allah SWT benci. Cuma dia kata orang yang mana dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah orang yang mana tujuan dia daripada perdebatan dia adalah untuk menolak kebenaran. Menolak kebenaran dengan cara-cara yang rosak dan juga syubhah-syubhah yang mana boleh mengelirukan orang lain. Nampak tak? Dan yang paling teruk dalam kes apa tuan-tuan? Dalam benda yang berkaitan usuluddin, i'tiqad keagamaan, asas-asas akidah. Kalau dalam bab politik pun orang duk gaduh sampai terbalik kursi, terbalik meja, bertumbuk-tumbuk, itu memang Allah benci lah. Dan yang paling teruk dia kata wa asyaddu dzalika al-khusumatu fi usuliddin. Perdebatan melibatkan usul agama. Sebagaimana yang berlaku kepada kebanyakan mutakallimin yang memalingkan diri mereka daripada jalan yang telah ditunjukkan oleh kitab Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salaf umat. Tengok, Al-Quran, As-Sunnah, salaf umat. Al-Quran, As-Sunnah, salaf umat. Ini bukan Wahabi punya moto tuan-tuan. Ini memang daripada dulu. Quran, Sunnah, salaf umat. Quran, Sunnah, salaf umat. Orang tak nak ambil as-salaf, itu cerita dia. Kita cerita tentang kita. Dia kata, kama yaqa'u li aktharil mutakallimin al-mu'ridin 'an at-turuq allati
arsyada ilaiha kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa salafu ummati. Orang yang mana melarikan diri daripada jalan yang telah ditunjukkan oleh kitab Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga salaf umat. Quran sunnah raw material, sebagaimana yang saya bagi tahu tuan-tuan. Dapat kat Mu'tazilah. Tuan-tuan ingat Mu'tazilah guna akal semata-mata? Tak, dia guna ayat Quran, dia guna hadis. Pada setengah-setengah keadaan guna hadis, tapi banyaknya guna ayat Quran juga, betul tak? Syiah guna ayat Quran, guna hadis. Khawarij guna ayat Quran, guna hadis. Tetapi apakah yang boleh menjaga kita daripada kefahaman yang salah ialah bagaimana ulama yang thiqat, yang terpercaya, ahli sunnah wal jamaah daripada asal, yang mewarisi ilmu daripada segenap sudut ilmu ini, dalam segenap sudut ilmu, akidahnya, fiqahnya, akhlaknya, tasawufnya, daripada guru-guru mereka yang mengambil daripada guru-guru mereka sehinggalah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Kemudian mereka memalingkan diri daripada jalan ini, Quran, sunnah dan salaf, ila turuqin mubtada'ah, pergi kepada jalan-jalan yang baru, yang direka, yang tidak pernah dikenali, wastilahatin mukhtara'ah, dan istilah-istilah yang mana direka-reka. Sebab bila istilah yang direka-reka, tuan-tuan, orang yang reka istilah yang akan bagi makna, betul tak? Yang tidak dikenali oleh orang Arab kadang-kadang maksud tersebut. Wa qawanina jadaliyah wa umurin sinaiyah madaru aktsariha ala ara' sufasta'iyah, yang mana mereka buat kaedah-kaedah begini, kita kena berdebat begini, cara dia macam ni, yang mana kebanyakan adalah berdasarkan pendapat-pendapat ulama-ulama falsafah sufastai dahulu. Nampak tak? Aristotle lah, Plato lah, benda-benda macam tu lah, tuan-tuan, yang tidak ada kaitan dengan agama kita. Ataupun yang mana disebabkan oleh kita ikut jalan ini, maka orang yang mana melalui jalan ini, dia akan terpalit dengan syubhat. Dia terpalit dengan syubhat, dan dia tidak mampu untuk menolak syubhat tersebut. Ustaz kita selalu cakap, untuk seseorang itu kekal di dalam maksiat, macam buatlah maksiat, bukan dia suruh buat, kekal dalam maksiat, lebih baik dia pergi berdebat pada benda-benda yang dia tidak tahu, terutama melibatkan falsafah-falsafah. Satu ketika ustazah kita ni dia rock juga, walaupun dia PhD hadis, pensyarah hadis di University of Jordan, Dr. Rahmat hafizahullah. Dia agak rock lah tuan, agak rock lah, dia jadi vokal sikit punya orang. Tapi datang satu orang budak perempuan kat bilik dia, dia tanya bagaimana nak berdebat dengan ateis. Doktor tu kata, kamu jangan pergi berdebat sendiri, cari pakar di kalangan guru-guru yang dalam bidang ni untuk pergi berdebat. Nanti kami bagi cadangan siapa nama guru-guru yang memang duduk dalam bidang ni, yang ada pengalaman, ada kemahiran. Sebab kadang-kadang orang ni tuan-tuan, dia pergi dengan sangka baik, dia rasa dia mampu, dia nak betulkan orang, tapi dia tak ada kemampuan. Dia kata lepas budak tu keluar, dia kata asyubhah mata tamakkanat ma khalasa minha ahad. Syubhah ni bila dia tertancap dalam diri seseorang tu, na'udzubillah, tak ada satu orang pun boleh keluar illa marhamallah, kecuali orang yang mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Sebab tu jangan biarkan diri kita ni terdedah kepada syubhat. Sebab tu saya sedar diri saya, tuan-tuan. Saya orang dia bergaduh pasal sifat Allah, pasal tu, pasal ni. Kenapa saya tak jawab dalam Facebook? Sebab saya tahu kalau saya masuk, perasaan nak menang tu satu, manusia kot. Kemudian bila nak lawan akal orang, kita guna akal kita. Kita rasa akal kita ni dah mantap lah. Tak, akal orang lain lagi pusing daripada kita. Last sekali kita pun, na'udzubillah, jadi syak dengan akidah kita, apa yang kita pegang. Nampak tak? Sebab tu, aqidatus salaf adalah aslam wa ahkam, yang paling selamat dan yang paling betul. Jadi tuan-tuan, kerana apa? Kerana apabila seseorang itu melarikan daripada Alkitab dan As-Sunnah, dia pergi kepada jalan-jalan yang bid'ah tadi, dalam i'tiqad, orang yang masuk ke dalam jalan tersebut, walaupun ini saya syarah secara mudah dengan niat yang baik dan seumpamanya, apabila syubhah datang, dia tidak boleh nak tolak syubhah tersebut, dan mungkin akan terhasil syukuk, perasaan syak-syak, tidak pasti. Yadhhabul imanu ma'aha, iman dia boleh hilang disebabkan oleh syak tersebut. Na'udzubillah.
Dia kata, sesungguhnya puak-puak ini, mereka melakukan banyak benda-benda yang mustahil lah. Yang orang bodoh pun tidak akan reda, budak-budak kecil pun tidak akan reda. Apabila mereka membahaskan tentang tahayyuzil jawahir wal anwan wal ahwal. Kan kita duk cerita tentang jauhar, arat. Apa itu jauhar, apa itu arat. Mereka duk cerita panjang benda-benda tu. Fa akhadhu fima amsaka anhu as-salafus salih min kayfiyat ta'alluqat sifatillah ta'ala wa ta'didiha wa ittihadiha bi nafsiha. Mereka bercakap tentang benda yang mana salaf tak bercakap. Tentang ta'alluq dan seumpamanya. Ta'alluq suluhi qadim, tanjizi hadith. Kemudian banyaklah benda-benda yang mana dulu apabila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran kepada Nabi, Nabi bacakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mana memberi, yang maha memberi rezeki, dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki kekuasaan, memiliki kehebatan. Benda-benda tu orang Arab faham dengan bahasa yang mudah. Sebagaimana saya beritahu dalam mukaddimah tadi kan, Allah menghidup memati. Nabi tak pernah cakap benda ni kena takwil kepada sifat kudrah iradat, ataupun kena takwil bawa semuanya kepada sifat takwin. Sebab apa tuan-tuan? Manusia dia mula berfikir, jadi dia kena keluarkan jawapan bagi apa yang dia fikirkan. Permasalahan apa yang dia fikirkan. Sebagai contoh, bila Allah Subhanahu Wa Taala ni, sifat Allah ialah kudrah, berkuasa. Betul tak? Kudrah, berkuasa. Jadi bila berkuasa, dia kena ada makdur. Maksudnya kuasa ni mesti ada, dia ada perkaitan dengan benda lain. Bila Allah bercakap, mesti ada orang dengar. Betul tak? Saya bagi contoh mudah. Bila Allah bercakap, mesti ada orang dengar. Jadi takkanlah masa Allah bercakap dah ada makhluk. Kalau ada makhluk, maksudnya ada dua benda yang qadim. Sedangkan Tuhan tu yang qadim, Allah tu qadim, yang azali, yang tidak didahului oleh sesuatu pun. Kemudian kalau kita kata dah ada orang lain, makhluk lain bersama dengan Allah, jadi dua Tuhan lah sekarang, tiga Tuhan lah. Dia jadi fikir. Itu yang dia terpaksa bahaskan melalui cara ta'alluq, iaitu perkaitan sifat itu dengan muta'alliqat dia. Tuan-tuan faham tak faham tu cerita lain. Memang kita tak faham pun benda ni. Tapi kalau tuan-tuan tak faham tu mujur lah. Kalau tuan-tuan rasa faham tu masalahnya. Sebab apa dia kata? Allah bercakap, dah Allah Ta'ala ni bercakap, mesti kena ada pendengar, betul tak? Ataupun Allah tahu, mesti ada benda yang diketahui. Allah berkuasa, mesti ada benda yang dikuasai, betul tak? Jadi sekarang macam mana mereka nak selesaikan wujudnya dua benda yang qadim pada satu masa? Jadi mereka terpaksa buat teori ta'alluq. Nampak tak? Dia kata panjanglah benda-benda yang disebut ni tentang ta'alluqat ni. Dia kata persoalan-persoalan yang ditanya kan. Contoh dia kata tak apalah, saya tak nak bagi contoh. Sini dia kata apa? Selepas dia sebut beberapa isu-isu dalam masalah kalam berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata apa? Wa ila ghairi dhalika mimma ibtada'uh. Antara perkara-perkara, daripada sejumlah perkara-perkara yang mana mereka telah reka-reka. Mimma lam ya'mur bihi syara'. Syarak tidak suruh pun kita bercakap dengan percakapan yang sedemikian. Ini Al-Qurtubi ni lewat dah tuan-tuan. Kurung ke-6 dah ni. Wa sakata anhu as-sahabah wa man salaka sabilahum. Dan sahabat dia senyap tidak bercakap benda ni. Orang mengikuti jalan sahabat juga senyap tidak bercakap sedemikian rupa. Bal nahau 'anil khawdi fiha li'ilmihim bi annahu bahthan an kayfiyati ma lam tu'lam kayfiyatuhu bil 'aql. Bahkan mereka telah melarang orang daripada terjun membahaskan perkara ini. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ini membahaskan tentang kaifiat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita tak kenal pun zat dia macam mana. Kaifiat dia kita tak tahu macam mana. Nampak tak? Dia bukan kawan kita, Allah Ta'ala ni. Kita bukan pernah duduk dengan dia, tengok macam mana 24 jam. Bagaimana kita boleh bercakap tentang Allah sedangkan kita tidak kenal Allah? Nampak tak? Kita tidak kenal Allah,
kecuali melalui apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan melalui wahyu Al-Quran ataupun turunkan melalui wahyu hadis kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak tuan-tuan? Kerana apa dia kata? Benda ini tidak tercapai oleh akal. Kerana akal dia ada had yang mana dia kena berhenti di situ. Dan tidak ada beza antara perbahasan tentang kaifiat zat dan juga kaifiat sifat. Kalau kaifiat zat Allah kita tahu. Tuan-tuan, bila kita sebut zat, Allah ni zat Allah. Tuan-tuan, apa tuan-tuan nampak kalau sebut zat Allah? Kita sebut zat, nampak benda tuan-tuan. Betul tak? Ni zat saya, zat buku, haqiqatul syai', zat batal, semua benda nampak jisim. Betul tak? Benda yang wujud ni tuan-tuan, yang mana tangible, yang boleh disentuh dengan panca indera, dirasai dengan panca indera, itu ialah zat. Macam warna, putih, sejuk, panas. Tuan-tuan, sejuk ada rupa bentuk tak sekarang? Kita tak nampak. Sejuk dengan panas, situ lah. Aircon yang sama boleh jadi sejuk, aircon yang sama boleh jadi panas. Tuan-tuan boleh beza pada saya, apa itu panas sejuk? Tak boleh. Sekarang, pedas pun orang boleh sukat. Betul tak? Kemudian, apa lagi? Suara orang boleh sukat. Tapi kita dia kata, oh pedas ni, dia punya darjah macam ni. Tetapi kita tak tahu pun. Hanya tahu pedas tu pedas cengak. Orang Kelantan kata, pedas. Ada pedas biasa-biasa, ada pedas sampai berpeluh-peluh. Itu semua athar, kesan. Tetapi pedas itu tak ada satu orang boleh bagi tahu. Tapi bila kita kata zat Allah, kita boleh sebut zat Allah. Sedangkan zat-zat yang lain, kita boleh nampak dia punya bentuk dia, jisim dia terbentuk depan mata. Ini meja, kayu, kerusi dan seumpamanya. Tapi kita boleh kata zat Allah. Kita tak faham betul tak zat Allah. Jadi begitulah juga sifat Allah. Kita tak faham. Tak payah kita sembang panjang-panjang. Sebab apa dia kata? Wala farqa bainal bahthi an kayfiyatidz dzat wa kayfiyatiz sifat. Tidak ada beza berkaitan perbahasan kaifiat zat Allah Taala, memang kita tak akan tahu, dan juga kaifiat sifat Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak akan tahu. Dia kata, orang yang mana tentang diri dia pun dia tak tahu. Tuan-tuan, kita kena sebut roh manusia. Tuan-tuan tahu roh tu apa? Manusia ada jiwa, manusia ada perasaan. Tuan-tuan boleh beritahu perasaan tu apa? Kita tak tahu perasaan tu duduk kat mana dalam tubuh, batang tubuh kita. Kita ada roh, kita ada nafsu, kita ada akal. Semua benda kita tak tahu. Tapi kita boleh faham, tak boleh faham? Kalaulah manusia, diri dia pun dia tak tahu, takkanlah dia boleh tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata apa? فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ حُجِبَ عَنْ كَيْفِيَّةِ نَفْسِهِ مَعَ وُجُودِهَا. Kalaulah manusia itu dihalang daripada mengetahui hakikat nafsu dia ataupun jiwa dia, sedangkan benda itu wujud. وَعَنْ كَيْفِيَّةِ إِدْرَاكِ مَا يُدْرَكُ بِهِ فَهُوَ عَنْ إِدْرَاكِ غَيْرِهِ أَعْجَزْ. Kalau diri dia berkaitan dengan diri dia pun dia tak tahu, bagaimana dia nak tahu tentang orang lain? Apatah lagi dia nak tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata rooftop, saqaf, hak paling tinggi seseorang yang alim itu, dia boleh tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ay yaqta'a biwujudi fa'ilin li hadhihi almasnu'at. Adanya Allah, Tuhan yang mana mencipta semua benda dalam alam ini. Hak paling tinggi tuan-tuan kita boleh tahu. Betul tak? Adanya satu pencipta yang mencipta semua benda ni. Kita nampak, kita tak nampak, yang mana munazzahin 'anil syabih, yang mana suci daripada menyerupai makhluk-makhluknya. Makhluk dicipta, Allah pencipta. Muqaddasin 'anil nadhir, yang mana suci daripada ada yang menyerupainya. Dia syabih, nadhir, mathil ni istilah-istilah yang kalau kita pergi dalam ada ulama bezakan, tapi secara umumnya tidak ada satu benda pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muttasifin bi sifatil kamal, yang mana mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Thumma, ini yang pertama. Kita berdebat dengan etis untuk sabitkan ini. Kali pertama, adanya satu supreme kuasa yang mutlak, yang wajibul wujud sampai satu tahap. Tapi kita tak tahu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala secara terperinci kecuali melalui wahyu. Betul tak? Dia kata thumma mata thabata an-naqlu anhu bi syai'in min awsafihi wa asma'ihi qabilnah wa i'taqadnah
wasakatna amma adah. Dia kata selepas kita tahu wujudnya Allah, kemudian datang dalil-dalil tafsili, dalil-dalil yang terperinci berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan nama-nama Allah, maka kami terima. Kita terima. Kita i'tiqad dan kita senyap pada benda yang tidak disebut. Betul tak tuan-tuan? Begitulah kehidupan kita. Kama huwa tariqus salaf, sebagaimana ini adalah jalan salaf. Wa ma adahu la ya'man sahibahu min az-zalal, selain daripada jalan salaf bukanlah tidak mungkin, dia kata takut-takut tidak selamat daripada tergelincir. Dia kata dan cukuplah untuk menjauhkan kita daripada tenggelam di dalam jalan mutakallimin apa yang telah sabit daripada para imam-imam terdahulu seperti Umar bin Abdul Aziz, Malik ibn Anas, Asy-Syafi'i dan seumpamanya, yang mana mereka telah menyatakan secara pasti dan putus bahawasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka tidak masuk tenggelam di dalam perbahasan-perbahasan ini. Jauhar, Arak dan seumpamanya. Faman raghiba an tariqihim fakafahu dalalan. Siapa yang mana melarikan diri daripada jalan mereka, membenci jalan mereka, maka cukuplah kesesatan bagi dia. Dia nak pilih sesat, ikut dia. Kemudian Al-Qurtubi kata, hak ni panjang tuan-tuan, tapi saya nak baca juga. Dia kata apa? Wa afdal kalamu bikathirin min ahlihi ila syak. Dan kalam ini, walaupun dikatakan sebagai kalam yang dah diislamkan, membawa orang yang mana sibuk dengan kalam ini kepada syak. Dan sebahagian mereka telah terjerumus ke dalam lembah ilhad, iaitu mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian mereka bawa kepada apa tuan-tuan? Bermudah-mudahan dalam urusan ibadat. Sebab apa? Ini ialah balasan bagi orang yang mana memalingkan mukanya ataupun dirinya daripada nas-nas syarak dan mencari ilmu selain daripada nas-nas syarak. Nampak tak tuan-tuan? Dan beliau mengatakan ramai para imam telah bertaubat daripada jalan ini. Sehingga diriwayatkan daripada Imamul Haramain Al-Juwaini, dia kata, aku telah naik ke satu menaiki lautan yang mana begitu luas. Kemudian aku masuk terjun, berenang, dive. Saya nak terjemah bagi mudah ni sebab bahasa dia memang sangat susah. Aku terjun, aku selam kepada semua tempat yang mana aku dilarang daripada masuk. Tapi dia nak kaji, dia nak jadi muhaqqiq kan. Aku pergi semua yang mana ulama-ulama dulu telah larang daripada masuk ke situ. Tujuan dia apa tuan-tuan? Baik. Iaitu untuk mencari kebenaran. Fi talabil haqqi firaran min at-taqlid. Mencari kebenaran sebab aku tak nak taklid. Nampak tak? Dia kata wal'an faqad raja'tu. Sekarang aku telah kembali wa'taqadtu madhhab as-salaf. Dan aku telah beriktikad dengan mazhab salaf. Isu dia kembali kepada tariqat as-salaf ataupun tariqah kullabiyah, kembali kepada mazhab salaf ataupun mazhab kullabiyah, itu cerita lain. Tapi yang lebih penting, essence of the story, dia telah meninggalkan jalan ahli kalam. Nampak tak? Dan ketika mana beliau ingin meninggal dunia, beliau berkata, wahai sahabat-sahabatku, janganlah kamu sibuk dengan ilmu kalam. Kalaulah aku tahu apa yang akan berlaku kepada diri aku disebabkan sibuknya aku dengan ilmu kalam ini, nescaya aku tidak akan sibukkan diri aku dengan ilmu kalam. Kata Al-Qurtubi lagi, kalaulah dalam ilmu kalam ni hanya ada dua masalah je, dia kata dah cukup untuk kita tinggalkan ilmu kalam itu. Yang pertama, sebahagian mereka mengatakan kita kena start dengan syak bila melibatkan ketuhanan. Betul tak? Hak ni kan falsafah, betul tak tuan-tuan? Yang kata kita tidak ada kebenaran yang mutlak. Setiap seorang tu dia kena cari sendiri. Dia kena mula dengan syak. Dia kalau dia mula dengan beriman pada Allah, ada rujukan, ada pegangan, dia dikira sebagai muqallid. Jadi dia kena keluarkan diri dia daripada semua pegangan. Dia kena mula daripada zero, kosong. Ini pun dah cukup tuan-tuan untuk apa?
untuk sesuatu, dia dah membesar sebagai satu orang Muslim. Tapi tiba-tiba dia belajar ilmu kalam, dia kata kita kena bermula daripada syak. Memanglah a'imah syairah, dia tak kata macam tu pun. Tetapi ada sebahagian mereka, dia tak sebut nama siapa. Sebahagian masalah yang kedua ialah satu kumpulan di kalangan mereka mengatakan sesiapa yang tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang telah disebutkan oleh ahli kalam, maka iman dia tidak sah. Kalau ada dua masalah ni, satu bermula dengan syak, kemudian nak keluar daripada syak tu kena guna cara ahli kalam. Cukup je ada dua benda ni sahaja tuan-tuan, sudah cukup untuk menyebabkan kalam, ilmu kalam itu apa orang cakap, dicela dan dicerca. Kemudian Al-Qurtubi rahmatullahi alaih, ketika mana dia syarahkan hadis tu, di hujung-hujung dia kata apa, aku minta maaflah sebab aku bercakap panjang tentang isu ini. Dia bahas hadis abghadun nas ataupun abghadur rijal ila Allah Subhanahu Wa Taala, al-aladul khasim tadi tu kan. Dia kata sebab apa? Kerana bidah ini telah tersebar di kalangan manusia. Nampak tak? Dan ramai orang yang mana telah terpedaya dengan bid'ah ini, maka wajib ke atasku untuk memberikan nasihat, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Nampak tak tuan-tuan? Panjanglah Ibn Hajar rahmatullahi alaih dalam bab ni dia bawa nukil yang sangat panjang. Tuan-tuan kena sabar sikit lah tak? Sebab ini mukaddimah. Bila mukaddimah ni kalau tuan-tuan faham, insya-Allah selepas tu kita boleh baca laju-laju. Jadi pendapat yang pertengahan ni saya tak sempat nak cari sebab saya baca di PDF ni. Saya minta tolong dengan Ustaz Rosfan untuk bawa buku. Saya tak bawa saya punya Fathul Bari saya. Jadi pendapat pertengahan pada saya ialah untuk nazar ni bagi orang Islam tak perlu dengan cara-cara yang melibatkan ilmu kalam. Tetapi dengan orang non-Muslim, mungkin kita suruh dia kaji, fikir. Tetapi pada saya, berpada dengan cara Al-Quran ajak berfikir. Tidakkah kamu lihat penciptaan langit, bumi dan seumpamanya? Nampak tak? Kalau tak, selain daripada tu, benda itu semua ialah panggil akliyat. Benda yang berada dalam akal yang kita tak pernah nampak, kita tak pernah lihat. Kita tak pernah sentuh, tak pernah rasa, jadi kita tak tahu hakikat dia. Bercakap masing-masing yang panggil rajman bil ghaib. Nampak tak? Rajman bil ghaib ni maksudnya dia orang kata membuta tuli lah, dia cakap macam tu. Dia tak pernah tengok, dia tak pernah rasa, dia tak pernah lihat. Nampak tak tuan-tuan? Semoga Allah SWT bagi taufik hidayah kepada saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar, untuk pegang elok-elok, sedar hakikat akal kita sangat terbatas, dan kita jangan masuk kepada syubhat-syubhat walaupun orang cuba untuk tarik kita, untuk bahas, bincang dengan kita. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Dia akan merosakkan kita. Jadi pada kita berpada dengan Quran, Sunnah dan juga apa yang disebut oleh para imam salaf. Lagilah kalau mereka sepakat dalam satu-satu masalah, memang tak ada jalan kecuali kita kena ikut. Kalau mereka berselisih dalam satu-satu permasalahan dan perselisihan itu sangat sikit, kalau orang tu ada kemampuan sebab dia mengaji dan seumpamanya, dia mungkin boleh pilih tarjih. Dan biasanya pilihan tu adalah bersama dengan majoriti lah biasanya. Tapi kalau orang awam yang mana dia tak tahu, dia tidak perlu sibukkan diri dia dengan perkara tersebut. Faham tak? Ini yang saya selalu sebut dalam kuliah-kuliah, dalam status Facebook saya pun saya sebut benda yang sama. Kata Az-Zahabi rahimahullah, lebih kurang ayat dah 10 tahun lepas saya baca, saya tak ingat dia punya susunan yang betul. Dia kata kalaulah seorang itu beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, wa yahfazu suwaran minal Quran yaqra'u biha fis salawat, dia menghafal beberapa surah daripada Al-Quran dan dia baca Al-Quran tersebut di dalam semayang dia. Nampak tak? Satu orang yang sangat bodoh, hidup di belakang lembu, tak silap saya dalam ayat Az-Zahabi itu sebut, hidup satu orang yang terlalu bodoh, memang bodoh sungguh. Tuan-tuan nak suruh saya lagu mana lagi bodoh? Bodoh hidup belakang lembu, memang bodoh sungguh. Tapi yu'minu billah wal yawmil akhir, beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat. Maksud iman dia ni confirm taklid tuan-tuan, orang bodoh. Betul tak? Yahfazu suwaran minal Quran, dia hafal beberapa surah daripada Al-Quran. Yaqra'u biha fis salawat, dia baca
Ayat-ayat itu di dalam sembahyang dia lebih baik daripada ma'arif, ilmu-ilmu yang dinamakan ilmu-ilmu yang mana tidak diwarisi daripada kaum terdahulu. Nampak tak? Lebih baik. Sibukkan diri dengan apa tuan-tuan? Sibukkan diri dengan ibadat. Tahu sebab tu beriman berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rukun-rukun iman ni, beriman secara tafsil fi ma ulima tafsilan. Kita beriman secara detail kalau benda tu diberitahu secara detail, dan beriman secara ijmal, secara ringkas fi ma ulima ijmalan, pada benda yang diberitahu kepada kita secara ringkas. Sudah bas dia. Nampak tak? Kalaulah benda ini, perbahasan-perbahasan ini adalah daripada daruriyat akidah, benda yang tidak boleh tidak, mesti kena orang tahu untuk sah iman dia. La takallama bihin nabi wa la takallama bihis sahabah. Nescaya Nabi akan bercakap dengan benda tu dan sahabat akan bercakap dengan benda tu. Maksud kalau sahabat tak bercakap, khalas. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu hadis yang pertama tuan-tuan. Sekarang baru satu hadis daripada 300 hadis. Jadi kalau tuan-tuan nak habis kitab ni, nak ambil berkat habis, walaupun saya tak ada berkat, sekurang-kurangnya kita habis, kita lalu, jadi kita baca laju-laju, betul tak? Jadi masyaikh-masyaikh kita pun masa mengajar gitu, dia bahagian mukaddimah 2-3 jam mula-mula tu, untuk satu-satu bab ilmu tu dah akan bahas, siapa faham-faham, tak faham balik buat kajian. Tapi lepas tu kita jalan laju. Khair insya-Allah. Wa bi sanadil muttasil minna ila al-Imam Bukhari Abi Abdullah Muhammad bin Ismail annahu qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Gundar qala hadatsana Syu'bah an Abi Hasin wal Ash'ath ibn Sulaim annahuma sami'a al-Aswad ibn Hilal an Mu'adh bin Jabal annahu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Mu'adh atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad qala Allah wa rasuluhu a'lam qala Allah wa rasuluhu a'lam قال صلى الله عليه وآله وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حقهم عليه قال الله ورسوله عالم قال ألا يعذبهم. Tuan-tuan, hadis Mu'adh lagi, betul tak? Cuma tak tahulah percakapan ini Nabi bercakap dengan Mu'adh semasa hantar beliau ke Yaman ataupun tidak. Cuma Nabi SAW tanya Mu'adh radhiyallahu ta'ala anhum, wahai Mu'adh, adakah engkau mengetahui apakah hak Allah ke atas hamba-hambanya? Maksudnya hamba kena tunaikan hak ini. Mu'adh radhiyallahu ta'ala anhu kata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda Nabi SAW bersabda, hak Allah ke atas umat manusia, yang umat manusia kena buat ayya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Nampak tak? Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bagi tahu, nak sembah Allah ni mesti kita tahu itulah Allah yang sebenar. Betul tak? Allah yang layak disembah. Ayya'buduh, iaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, boleh ditafsir dengan maksud ayyuwahhiduh. Di sini tuan-tuan guna perkataan ayya'buduh, betul tak? Tapi tajuk bab berkaitan dengan doa ataupun dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah. Jadi sekarang dalam sini hadis nombor 2 ni dia tak kata tauhid, tapi dia guna perkataan ya'buduh. Nampak tak? Jadi antara maksud ya'buduh iaitu yuwahhiduh, satu mentauhidkan Allah. Sebab seseorang dia tidak akan ibadat kepada orang mana tidak layak untuk diibadati. Jadi tauhid ini berlaku pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, berlaku pada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan juga berlaku pada al-asma' was sifat. Jadi apabila seseorang itu mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menafikan segala sekutu bagi Allah, maksudnya dia telah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadat yang sebenar-benarnya. Nampak tak tuan-tuan? Ayya'buduh iaitu mentauhidkan Allah pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya, pada asma' was sifatnya, dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Jadi yang ni mutabaqah, dia panggil keselarian antara hadis ini dengan tajuk bab yang disebut oleh Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Dia kena pusing-pusing sikit. Nampak tak? Tetapi akan sampai kepada tajuk bab tersebut. Nampak tak tuan-tuan? Di sini dalil bagi Imam Bukhari bagi tajuk bab yang beliau bawa.
Tamam. Ataupun dengan cara yang lain dia kata wala yusyriku bihi syai'an, dan tidaklah mereka itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Di situlah tauhid. Sebab syirik menafikan tauhid. Jadi bila mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka sabitlah tauhid, iaitu mereka ifrad Allah taala bil i'tiqad wa bil ibadah. Mereka hanya saja khususkan Allah taala sahaja untuk diimani sebagai Tuhan yang maha sempurna, yang layak untuk diibadati, yang ditaati. Nampak tak? Kemudian Nabi SAW bertanya, adakah engkau mengetahui apakah hak mereka ke atas Allah? Nabi SAW, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi kata Nabi SAW, hak Allah ke atas mereka, yang ini hak yang dinamakan sebagai hak syar'i. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka. Kan antara perbahasan dalam kitab-kitab akidah, adakah Allah Subhanahu wa taala boleh untuk mengazab orang yang mana melakukan ketaatan? Tak pernah buat dosa tapi Allah tak masuk ke dalam syurga dan azab. Ada perbahasan, betul tak? Tetapi secara umumnya kita bagi tahu benda inilah perbahasan yang terlalu dalam, melibatkan akal dari sudut boleh tak boleh Allah buat macam tu, tetapi itu bukan fokus kita. Fokus kita dari sudut syarak. Allah Subhanahu wa taala telah janji dia tidak akan menzalimi hamba-hamba dia. Betul tak? Jadi wajib di sini ialah wajib syar'i, iaitu wajib yang mana datang melalui dalil syarak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang mana menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Dia bukan wajib akli yang macam Mu'tazilah cakap. Cuma isu ni tuan-tuan, kalau kita pergi bahas dalam, mungkin akan ada perbahasan yang panjang lebar antara aliran-aliran akidah, tapi kita tak nak ambil tahu benda tu. Sekarang kita nak tahu bahawasanya Allah telah janji orang yang taat Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan kebaikan. Orang yang mana melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan azab kepadanya. Itu pun jika Allah Subhanahu wa taala tidak ampunkan. Betul tak? Sebab tu dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Bukhari dan seumpamanya, orang yang mana melakukan dosa-dosa besar ni, mati dalam keadaan tidak bertaubat, Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bagi tahu, jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah akan ampunkan, dan jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah taala boleh masukkan dia, azab dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Insya afa anhu wa insya adzabah. Kalau Allah taala kehendaki, Allah taala boleh ampunkan, dan kalau Allah taala kehendaki, Allah Subhanahu wa taala boleh azab dia. Nampak tak tuan-tuan? Tetapi tidak ada dalam nas-nas syarak yang bagi tahu Allah Subhanahu wa taala akan azab orang yang mana melakukan ketaatan kepada dia. Jadi hak ini dari sudut syarak, iaitu ada dalil syarak yang mengatakan bahawasanya apabila seseorang itu melakukan ketaatan kepada Allah menjadi kewajipan dari sudut syarak. Tak ada benda yang boleh wajibkan diri pada Allah, tapi Allah kata, aku akan buat sekian dan aku tidak akan mungkiri janji aku. Itu yang ditakbir, yang disebut sebagai wajib syar'i dari sudut itulah. Nampak tak tuan-tuan? Tak payah bahas panjang. Wa biqala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ata an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha jaa'a ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fadhakara lahu dhalik wa ka'anna ar-rajula yataqalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thuluthal Qur'an. Ismail ni sahabat tuan-tuan, Ibn Abi Uwais. Daripada Imam Malik, daripada Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, daripada ayah dia, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa satu orang lelaki telah mendengar satu orang lelaki. Nama siapa lelaki ni tuan-tuan boleh baca dalam kitab syarah, saya tak sempat nak sebut semua. Dia kata telah membaca qul huwallahu ahad, dan diulang-ulang baca qul huwallahu ahad Allahus samad, maksudnya keseluruhan surah itulah.
Apabila masuk waktu pagi, lelaki itu dia telah pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah bagi tahu kepada Nabi apa yang dia dengar. Wa ka'anna ar-rajul yataqalluha. Jadi cerita ni tuan-tuan mungkin dalam solat, sebab akan datang nanti cerita yang mana satu orang lelaki tu dia sentiasa baca surah Qul huwallahu ahad ni dalam solat dia. Jadi dia kata yataqalluha, macam sikit je. Asyik-asyik Qul huwallahu je. Faham tak? Kita naklah baca A'raf waktu maghrib. Surah A'raf waktu maghrib. Nabi pun ada baca A'raf, cuma sebahagian ustaz kita kata bukan Nabi baca keseluruhan A'raf, sebahagian daripada A'raf. Dan benda itu bukan kerap kali Nabi buat. Jadi perawi kata wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. Lelaki yang dengar A, yang dengar B baca ni, mungkin dalam solat dia kata apalah, hafiz Quran kot kan, baca qul huwallah je. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan demi zat, tengok saya sebut demi zat, alladhi ni digunakan pada makhluk, kita nak terjemah apa tuan-tuan? Dan demi zat lah biasanya. Tak tahu lah, takut terjemahan Sri Petaling, saya makan Sri Petaling ni dia terjemah apa? Dia kata terjemahan demi Tuhan. Dia sebut demi Tuhan terus. Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya. Saya selalu terjemah dan demi zat yang mana jiwaku berada di tangannya. Sini pun terjemah di tangannya juga rasanya. Di tangannya juga. Terjemahan yang telah diterjemah oleh ramai orang, disemak oleh ramai orang, disemak berkali-kali, lah kali keluar di tangannya juga. Tak ada inverted comma pun tak ada, di tangannya juga. Dah kalau tak kena tinggal kosong. Betul tak? Kalau geng-geng tafwid dia kata tak tahu maksud, jadi tak boleh terjemah. Bila tak boleh terjemah, apa faedahnya? Nabi bercakap, Tuhan bercakap, betul tak? Jadi cuma kita kata maksud dari sudut bahasa kita tahu, tapi bila melibatkan Allah kita tak tahu hakikat dia macam mana. Bas, dia selamat. Faham tak tuan-tuan? Dia kata, dan Nabi SAW bersabda, dan demi jiwaku, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu tadi adalah menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi ada beberapa syarahan lah yang diberi oleh para ulama. Dia kata kenapa? Kerana Quran ni ada 3 kategori utama. Berkaitan dengan akidah, ketuhanan, berkaitan dengan hukum hakam syarak, berkaitan dengan cerita. Kalau kita cuba kembalikan semua ayat Quran ni, dia tidak akan lari daripada 3 kategori utama ni. Betul tak tuan-tuan? Jadi suratul Ikhlas ialah berkaitan dengan ketuhanan. Jadi itu adalah 1/3 Al-Quran. La ta'dilu thuluthal Quran. Innaha la ta'dilu thuluthal Quran. Sesungguhnya suratul Ikhlas ini menyamai 1/3 Al-Quran. Nampak tak? Dan antara sebab turunnya suratul Ikhlas ialah kerana ada orang Yahudi ataupun orang musyrikin datang jumpa Nabi SAW, sif lana rabbak, bagi tahu kami Tuhan kamu ni macam mana wahai Muhammad, dibuat daripada emas ke perak ke apa ke. Kemudian Allah SWT turunkan, qul wahai Muhammad, ucaplah huwallahu ahad, dialah Allah SWT yang esa. Betul tak? Jadi perkataan ahad ni daripada hadis ini kena dengan tajuk bab yang Imam Bukhari rahmatullahi alaih letak ke atas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dialah Allah SWT yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Allahus samad, Allah Subhanahu wa taala yang mana menjadi tumpuan segala makhluk dia. Lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun di kalangan makhluk yang mana serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satu benda pun yang mana serupa dengan Allah, tetapi Allah sabitkan baginya sifat-sifat kesempurnaan dan nama-nama yang baik. Betul tak tuan-tuan? So, jelaslah. Jadi, masa saya mutalaah hadis ni untuk kelas, saya rasa seminggu dah saya baca qul huwallah, rakaat pertama, rakaat kedua. Sebab datang
datang dia punya fadilat selepas ni. Jadi mungkin lepas habis daurah ni kembali kepada bacaan surah-surah yang lain jugalah. Itu semua tu kalam Allah Taala juga, betul tak? Cumanya masa ni, masa boleh amal ni amal lah. Jadi tuan-tuan balik pun qul huwallah jugalah. Zada Ismail bin Ja'far, ini riwayat yang lain daripada Imam Malik juga, tetapi melalui jalur siapa? Ismail ibnu Ja'far. Tadi jalur Ismail ibn Abi Uwais. Daripada dia kata Zada Ismail ibn Ja'far an Malik an Abdurrahman an Abihi an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu annahu akhbarani akhi Qatadah bin Nu'man an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dalam riwayat yang pertama ni dia kata satu orang lelaki telah dengar satu orang lelaki yang baca Quran, betul tak? Tapi dalam riwayat yang kedua dia kata saudara aku. Cuma dalam syarah dia kata saudara seibu. Nama dia ialah Qatadah bin Nu'man. Dia telah riwayatkan benda ni daripada Nabi SAW. Tak tahulah sama ada Qatadah ibn Nu'man ni sendiri yang pergi mengadu kat Nabi ataupun dia berada dalam majlis pengaduan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Nampak tak? Wa bi qala hadatsana Muhammad qala hadatsana Ahmad bin Salih qala hadatsana Ibn Wahab qala hadatsana Amr an ibn Abi Hilal an Abar Rijal Muhammad bin Abdurrahman haddathahu an ummihi Amrata binti Abdurrahman wa kanat fi hajri Aisyah zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه أن الله يحبه. Cuma tuan-tuan Muhammad yang pertama tu siapa Muhammad? Ada orang kata dia ialah Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli, tok guru Imam Bukhari, yang berlaku masalah antara dia dan juga Imam Bukhari dalam masalah lafzi bil Quran tu kan. Tapi ada orang kata Muhammad di situ ialah Imam Bukhari sendiri. Jadi Al-Farabri dia kata haddatsana Muhammad, iaitu Al-Bukhari riwayatkan kepada aku. Tapi benda ni Ibn Hajar rahmatullahi alaih dia rasa macam pelik lah. Kenapa di sini saja qala hadatsana Muhammad, tempat-tempat lain Farabri tak kata pun qala hadatsana Muhammad, qala hadatsana Muhammad. Faham tak? Kalau dalam Muwatta Imam Malik senang. Yahya bin Yahya Al-Laythi dia kata qala akhbarani Malik. Jadi semua tempat sebut nama Imam Malik walaupun kitab tu ialah kitab Imam Malik. Tetapi kerana Yahya yang riwayatkan, jadi anak murid Yahya masa tu dia kata qala akhbarani Malik. Maksudnya Yahya kata Malik telah riwayatkan pada aku. Hak tu faham. Hak ni kalau kita kata Muhammad di sini ialah Bukhari, dah tempat-tempat yang lain kenapa tak sebut Muhammad tu kan? Hadis tadi kita tak jumpa Muhammad. Hadis yang sebelum ni tak jumpa Muhammad. Kenapa tiba-tiba di sini sahaja? Cuma ada orang kata berdasarkan dalam setengah kitab-kitab hadis dia kata Muhammad di sini ialah Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli. Tapi itu pun dia tak kata secara pastilah, dia kata ahsibu. Macam Khalaf dalam kitab dia Al-Atraf dia kata ahsibu, aku sangka ini ialah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Aisyah radhiyallahu anha riwayatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus satu orang lelaki sebagai ketua bagi satu ketumbukan tentera. Yang kecil lah, maksudnya tak adalah ketumbukan yang besar tetapi syariah. Dan dia ni sebab dia amir, dia ketua, dia jadi imam kepada para sahabat dia, orang yang berada di bawah tanggungjawab dia. Jadi dalam solat dia akan tutup setiap rakaat tu dengan bacaan qul huwallahu ahad. Ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan ialah pada rakaat kedua dia akan baca qul huwallah, rakaat pertama dia baca surah lain. Ataupun satu lagi kemungkinan, dan ini yang paling zahir insya-Allah, yang paling make sense, ialah dia gabung surah. Maksudnya kalaulah rakaat pertama katalah dia baca tabbat idza jaa nasrullahi wal fath, sebagai contoh, dia akan baca surah yang kedua qul huwallahu ahad, kemudian baru rukuk. Naik rakaat kedua baca Fatihah, baca surah tabbat yada abi lahabin wa tabb, kemudian bila habis dia akan baca surah qul huwallah sekali lagi.
Nampak tak? Ini yang paling zahir. Jadi ulama kata boleh gabung dua surah dalam satu rakaat berdasarkan hadis ini. Jadi apabila pulang, mereka sebut perkara tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tanyalah dia, kenapa dia buat macam tu? Maka mereka telah tanya. Maka lelaki tersebut dia jawab, kerana itu adalah satu surah yang mana di dalamnya mengandungi sifat Allah Subhanahu wa taala. Iaitu Ahad sifat Allah, Samad sifat Allah. Nampak tak? Dan aku suka untuk membaca surah tersebut di dalam solatku. Maka baginda Nabi SAW bersabda, bagi tahu kepadanya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Hak ni saya dah bagi tahu dalam mukadimah. Kalau kita terjemah mencintai pun orang tak ada rasa takut kan? Sebab semua bahasa dalam dunia, Allah will love you, God will love you. Allah SWT, Allah yuhibbuk, kita Allah mencintai, Allah sayang. Di benda ni kita tak perlu nak takwil yang panjang. Tetapi kalau dalam kitab-kitab syarah, sebab ini adalah bahasa Arab, dan disyarah dalam bahasa Arab, dia akan kata tak, maksud mahabbatullah di sini tak sama dengan mahabbah makhluk. Dengan erti kata Allah Ta'ala inginkan, dia panggil iradatul in'am. Allah Ta'ala ingin bagi pahala ataupun bagi ganjaran. Jadi kalau kita tanya apa maksud inginnya Allah tu, inginnya Allah tu apa maksud? Cuma iradah di sisi syairah maksudnya ialah takhsis, iaitu antara